Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani. Kabinet sudah pun terbentuk. Cabaran yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bahawa kabinet beliau walaupun majoritinya di kalangan mereka adalah kabinet lama di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang lepas, tetapi beliau masih meletakkan 100 hari sebagai satu benchmark ataupun KPI kepada anggota kabinet beliau dalam menangani pandemik COVID-19 dan juga memberikan harapan, keyakinan kepada masyarakat dan juga rakyat bahawa kabinet yang berorientasikan hasil ataupun outcome based kabinet ini mampu menterjemahkan polisi, dasar dan tindakan kepada rakyat yang lebih objektif ataupun lebih pantas segera mendepani segala cabaran pandemik COVID-19, isu ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Adakah adil kita meletakkan 100 hari itu? Jadi untuk melihat perkara ini yang sering mengangkat isu ini, reformasi institusi dan juga meletakkan parlimen di tempat yang sewajarnya, iaitu rakan saya Saudara Muhammad Rahizal Shah Abdul Karim, Pensyarah Kanan Sains Politik UiTM Sabah. Assalamualaikum Rahizal, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih, Nazri. Kita melihat di komen-komen sosial media dan juga di media perdana, ramai beranggapan ada yang kata pun fras ataupun rasa kabinet ini muka-muka lama ataupun kabinet ini sudah pun diberikan ruang yang sewajarnya pada 18 bulan yang lalu tetapi dikekalkan untuk pentadbiran yang terbaru ini dan diberikan masa 100 hari lagi untuk menterjemahkan polisi dan dasar untuk memberikan keyakinan kepada rakyat. Tapi Rahizal sentiasa berprasangka positif bahawa kita ada ruang yang boleh dilakukan dalam ruang-ruang demokrasi yang sudah pun bersandarkan perlembagaan. Jadi dengan pembentukan kabinet dan juga pelantikan Perdana Menteri baru ke-9 ini, dalam masa yang sama rakyat perlu diberi keyakinan bahawa reformasi institusi, reformasi parlimen kita perlu seiring dengan komitmen yang sudah pun ditunjukkan oleh Perdana Menteri dan juga Barisan Pembangkang baru-baru ini. Mungkin intro Rahizal. Ya, terima kasih Wani dan juga Tuan Haji Nazri kerana menjemput saya. Kalau kita balik kepada reaksi daripada rakyat apabila pengumuman kabinet itu, memang rata-rata boleh dikatakan ramai yang tidak berpuas hati. Ada yang melihat apa bezanya kabinet sekarang ini dengan kabinet sebelum ini. Yang kita lihat hanyalah perpindahan portfolio. Menteri yang sebelum ini memegang portfolio lain ditukar kepada portfolio. Begitu juga dengan jawatan timbalan menteri. Saya pada mulanya, dalam saya ingat selepas PM dilantik, memang ekspektasi saya secara jujurnya, memang saya tidak meletakkan ekspektasi yang begitu tinggi daripada segi komposisi kabinet itu tadi. Sebab pertama kerana saya tahu keadaan kompleksiti, keadaan politik yang begitu dinamik tidak membolehkan Ismail Sabri untuk membuat pembaruan seperti mana yang kalau beliau ingin lakukan. Kita kena ingat yang pertama sekali, walaupun beliau Perdana Menteri, namun hakikatnya beliau kedudukan dalam parti adalah yang ketiga pada silap saya. Beliau bukan pun timbalan Presiden parti. Dan saya ingat pasti ada desakan-desakan di pihak UMNO, ada juga desakan-desakan di pihak Perikatan Nasional yang perlu dipenuhi oleh beliau. Jadi kunci untuk beliau bergerak ke depan adalah pertama sekali untuk mendapat kestabilan. Walaupun kestabilan ini at the expense dengan mengemukakan kabinet yang lama. Kerana beliau tidak banyak option. Kalau beliau memilih laluan untuk melantik menteri daripada senator, kita andaikanlah di Dewan Negara buat masa ini ada 16 kekosongan. Kalau beliau menggunakan kekosongan itu untuk melantik, bagaimana pula yang dalam parti-parti? Adakah mereka akan berpuas hati? Jadi dia macam ditelan bahasa Melayu ni, kalau buat ni salah, kalau buat ni pun salah. Jadi saya ingat dengan mengambil kira kestabilan politik itu merupakan kunci untuk beliau bergerak ke depan. Beliau terpaksa memenuhi tuntutan-tuntutan datang desakan-desakan parti itu tadi. Namun di masa yang sama saya melihat itu bukan satu benda yang perlu kita beri fokus yang fokus yang teliti buat masa ini. Kerana ada ruang-ruang lain yang perlu yang sepatutnya yang boleh digunakan pakai untuk memastikan kabinet ini melaksanakan tugas mereka dengan sebaik mungkin, dan iaitu
saya mewakili seats, iaitu think tank independen di Sabah, kita memfokuskan kepada reformasi parlimen yang bukan saja disebut oleh kami. Saya ingat ramai NGO yang seringkali menyebut tentang reformasi parlimen. Ya, Raizal, dalam ucapan sulung Perdana Menteri apabila disahkan menjawat jawatan Perdana Menteri, beliau menghulurkan ranting zaitun kepada pihak pembangkang. Beliau jelas ingin membawa suara rentas politik ataupun rentas parti ini dalam dua jawatan kuasa khas yang akan diumumkan, iaitu Majlis Pemulihan Negara dan juga jawatan kuasa khas menangani COVID-19. Bagi Raizal, adakah jawatan kuasa ini ada gigi untuk menggigit dan juga membuat polisi dan dasar dan akan diikuti oleh kuasa eksekutif? Ya, kalau kita tengok kepada dua cadangan yang dikemukakan oleh Tan Sri Muhyiddin di saat-saat akhir pemerintahan beliau, saya secara pribadi dan saya ingat ramai juga di kalangan mereka yang seringkali mendesak agar kerajaan melakukan reformasi institusi, kami melihat ini sebagai satu peluang kemasan yang it's a missed opportunity, peluang yang terlepas di situ. Kerana saya ingat pada waktu itu apabila keadaan kerajaan itu disepit dan mereka memberi ruang ataupun memberi cadangan, ia sepatutnya dipertimbangkan dengan teliti. Walaupun ramai yang beranggapan ia datang agak lewat, tapi saya secara pribadinya mengambil kira betapa sukarnya untuk kita melakukan reformasi institusi dan negara ini, itu satu peluang kemasan yang patut diteliti. Cuma ramai di kalangan pemimpin-pemimpin politik, ahli parlimen yang menganggap ada isu kepercayaan di situ, deficit of trust with the government, susah untuk mereka berunding. Tanggapan saya pula sedikit berbeza. Pada saya, we should at least sekurang-kurangnya duduk bersama dan mendengar dahulu bagaimana kita mengoperasikan cadangan yang dilakukan itu tadi, sama ada dalam bentuk CSA, Confidence and Supply Agreement, dengan terma-terma dia yang jelas supaya ada langkah ke hadapan yang jelas, dan maka itu akan memberi satu win-win situation kepada semua pihak. Tapi langkah itu tidak diambil dan akhirnya kita pun tahu kerajaan itu jatuh. Dua yang dicadangkan itu tadi dan oleh Ismail Sabri, saya ingat MPN itu lebih kepada peringkat eksekutif, ya, Nazri. Ya. Manakala yang satu itu walaupun tidak disebut, tapi apabila digunakan jawatan kuasa khas, saya andaikan itu lebih kepada jawatan kuasa khas di Parlimen, atau spesifik Dewan Rakyat. Cadangan penubuhan MPN, Majlis Pemulihan yang inklusif ini sebenarnya sebelum ini pun berlaku, bukannya kerajaan sewaktu kita menghadapi pandemik ini. Sebelum-sebelum itu pun terbanyak majlis-majlis yang ditubuhkan yang dikatakan majlis ini akan lebih inklusif dan seumpamanya. Tapi realiti dia kita tahu komposisi itu tadi dan kadang-kadang cara mereka beroperasi itu tadi tidak memberikan mereka satu kuasa eksekutif yang dapat memberi ataupun mengubah polisi dasar kerajaan. Kerana hakikatnya apapun majlis-majlis yang ditubuhkan, pada akhirnya keputusan akan dibuat oleh kabinet. Jadi MPN itu apapun apa-apa majlis itu bukan lebih bersifat sebagai satu badan penasihat. Dan terpulanglah sama ada keputusan itu diambil sama ada di pihak kabinet ataupun oleh MKN, badan pelaksana. Jadi dan saya tahu ramai NGO sana yang mendesak agar ditubuhkan satu majlis, dan saya juga sebahagian daripada kami Malaysia yang mana kita mendesak supaya ada satu pendekatan yang inklusif, dan MPN dinampak sebagai satu platform di mana membolehkan perkara ini berlaku, di mana kita ada komposisi mereka yang pakar tentang bidang-bidang berkaitan berkenaan isu keselamatan, kesihatan dan seumpamanya. Tapi pada penghujungnya seperti yang saya sebut tadi itu, adakah badan majlis ini mempunyai kuasa yang untuk membuat satu keputusan? Itu yang persoalan dia. Yang kedua pula adalah berkenaan dengan jawatan kuasa khas menangani COVID. Ini bagi saya satu yang lebih realistik berbanding dengan peranan majlis perundingan yang dicadangkan itu tadi.
Kerana serupa dengan apa yang saya sebut berkenaan kabinet tadi, di mana kabinet itu mungkin ramai beranggapan menteri-menteri tidak boleh dengan kualiti yang ada, dengan mengambil kira mereka sebahagian daripada kerajaan sebelum ini. Salah satunya adalah kita untuk memantau menteri-menteri ini tadi, bukan saja menteri, pelaksana-pelaksana di setiap kementerian itu tadi, pengarah, KSU, bagaimanakah mereka melaksanakan dasar-dasar dan strategi sama ada berkaitan dengan COVID, ekonomi dan dasar-dasar berkaitan dengan kementerian mereka itu tadi. Dan di sinilah peranan reformasi di Parlimen dan khususnya mereformasikan peranan Select Committee itu tadi adalah amat penting. Kerana kalaulah komiti itu tadi diberi kuasa untuk memanggil, diberi kuasa untuk mendengar isu-isu, mereka boleh memanggil menteri ini dan menteri ini datang dan memberi apa yang mereka telah lakukan. Dan lebih penting lagi, saya ingat mungkin kita boleh lakukan proceeding-proceeding di dalam Select Committee ini seperti apa yang berlaku di Dewan Rakyat. Kita adakan secara live. Kerana kita kena ingat, ahli-ahli parlimen, nama pun ahli parlimen. Ya. Pilihan rakyat yang kita ada pun pilihan rakyat parlimen. Di negeri pun Dewan Undangan Negeri. Bukan untuk memilih ahli eksekutif, tapi ahli Dewan Undangan Negeri iaitu badan legislatif dan juga ahli parlimen. Tapi kalau kita tengok peranan badan legislatif ini tadi, saya boleh katakan kita tidak mencapai even 30% fungsi sebenar seperti mana yang diamalkan di negara-negara parlimen yang lain. Ya, Sebab Raizal, itulah kita memiliki perkasaran. Raizal, sukar tak dalam masa yang singkat ini kalau kita ingin melihat perkara itu dapat dijelmakan dengan jawatan kuasa khas COVID-19, jawatan kuasa khas vaksinasi misalnya, jawatan kuasa khas pemulihan ekonomi, jawatan kuasa khas pendidikan, lost generation dan sebagainya. Kita boleh namakan apa saja. Pengalaman negara-negara seperti Malaysia, negara-negara yang ada format-format yang sama, Westminster yang kita lakukan ataupun kita praktiskan di Malaysia ikut konvensinya seperti di United Kingdom, di Canada dan juga di New Zealand ataupun di Australia. Adakah kita tidak terlambat untuk meniru ataupun mengikuti jejak mereka? Kerana dari pahaman dan kajian saya, kalau di New Zealand itu Perdana Menteri sekarang ini pun mempunyai majoriti yang amat kecil dan beliau menggunakan jawatan kuasa khas di parlimen itu ada berpuluh untuk mendapatkan buy-in dari senator dan juga ahli parlimen supaya CSA itu dapat dilaksanakan dan segala polisi akhirnya mendapat majoriti di parlimen. Pandangan Raizal tentang itu? Ya, kalau kita tengok New Zealand dia ada lebih kurang dalam 16-17 Select Committee. Itu belum termasuk komiti ya, maksudnya komiti-komiti yang diwujudkan di bawah setiap Select Committee ini tadi. Nadi penghidup parlimen itu tadi adalah sebenarnya kebanyakan berlaku di Select Committee ya. Cuma kita masyarakat Malaysia kita lebih nampak peranan parlimen itu di Dewan Rakyat. Apabila sesi bersidang itu, sesi pembentangan dan seumpamanya. Tapi sebenarnya benda-benda yang menggerakkan parlimen itu tadi, menghidupkan parlimen itu tadi sebenarnya Select Committee. Itu yang praktis di semua negara-negara parlimen. Jadi seperti yang Tuan Haji sebut tadi di New Zealand, Australia, UK dan seumpamanya. Penubuhan jawatan kuasa itu penting. Kalaupun kita ingin tubuhkan jawatan kuasa di peringkat eksekutif, tidak mengapa. Contoh kebanyakan jawatan kuasa yang ditubuhkan, contoh jawatan kuasa vaksin pada silap saya, dan ada lagi beberapa jawatan kuasa lain yang mungkin ramai rakyat tidak tahu. Sebenarnya memang ada, tapi semua ini berlaku di peringkat eksekutif. Apa yang perlu sekarang adalah di mana parlimen itu di Select Committee itu tadi, mereka akan menjadi mantau kepada setiap apa yang berlaku ataupun yang dicadangkan oleh komiti di peringkat eksekutif dan akan dipalusi, akan disemak, akan dikawal selia oleh Select Committee ini tadi.
dan peluang dia amatlah terbuka luas sekarang kerana saya ingat dalam joint statement yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri dan juga Pakatan Harapan, pimpinan Pakatan Harapan, menyebut secara khususnya reformasi Parlimen. Dan saya ingat mereka fokus kepada Select Committee. Ini yang sebenarnya yang patut kita angkat ke atas. Saya tahu banyak isu tanpa meremehkan kepentingan reformasi institusi lain, judiciary, badan pencegah rasuah, kuasa peguam dan seumpamanya, dan juga pilihan raya. Semua benda-benda ini dapat dilakukan, dapat dibahaskan dengan lebih berkesan di peringkat Select Committee. Contoh dia macam undi 18. Kita boleh create satu jawatan kuasa khusus, walaupun kalau kerajaan lepas ada Select Committee tentang pilihan raya, kalau tak silap saya. Ya, ada. Kita boleh wujudkan satu Select Committee yang khusus untuk melihat tentang pelaksanaan undi 18. Di mana sebenarnya isu dia? Kita panggil semua pegawai-pegawai Persujaya semua daripada EC, tanya dia satu persatu. Adakan secara live supaya rakyat tahu apa sebenarnya yang berlaku. Apa masalah dia sebenarnya yang pelaksanaan ini tidak dapat dilaksanakan. Dan sinilah ruangnya sepatutnya kita dapat menyuarakan, rakyat itu dapat menyuarakan apa yang mereka tidak puas hati tentang pelaksanaan dasar-dasar kerajaan itu tadi dalam kes ini undi 18. Bagaimana? Melalui ahli parlimen. Jumpa dengan ahli parlimen, bagi tahu, sila tanya soalan ini di dalam Select Committee. Kenapa masalah dia? Apa sebenarnya masalah dia? Yang saya suka tentang peranan Select Committee ini apabila dia direformasikan dan dikembangkan ialah ia juga menuntut para pelaksana, bila saya sebut pelaksana di sini, pengarah-pengarah, KSU, ketua pengarah, pegawai-pegawai tertinggi setiap kementerian, sentiasa bersiap sedia, always on their toes, bersedia untuk ditanya dengan soalan-soalan tentang daripada segi pelaksanaan. Mereka tidak boleh lagi bersembunyi di belakang menteri, dan menteri pula tidak boleh bersembunyi di belakang para pelaksana ini tadi. Dan ia satu membuka ruang untuk kita memperbaiki lagi sekiranya ada isu-isu di pihak bahagian pelaksanaan itu yang perlu diperbaiki. Kerana selama ini saya tidak nampak ada satu ruang di mana rakyat dapat mengetengahkan secara langsung isu-isu mereka hadapi ataupun masalah dalam mereka berurusan dengan kerajaan secara direct, menggunakan channel-channel yang sedia ada. Ya, Raizal. Ada channel-channel yang lain. Contoh yang paling mudah dan kita sentiasa melihat peranan yang dimainkan oleh Jawatan Kuasa Khas Kira-Kira Wang Negara ataupun PSC. Kalau itu dapat dijadikan sebagai satu benchmark dari sudut formatnya, dari sudut resources yang disediakan oleh pihak parlimen, dari sudut ataupun jawatan kuasa yang dianggotai pembangkang dan juga pihak backbenchers kerajaan, kita lihat ada kejayaan, ada governance, ketulusan yang sudah dibuktikan peranan jawatan kuasa khas Kira-Kira Wang Negara ataupun PSC. Jadi isunya, adakah isu parlimen tidak di-equip ataupun dilengkapkan dengan prasarana dan juga jumlah peruntukan dan juga anggota penyelidik-penyelidik yang sewajarnya diberikan? Itu yang diangkat juga oleh Pakatan Harapan, iaitu perlu ada reformasi pengumbalan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Parlimen. Kerana parlimen juga perlu dibebaskan dahulu dan diberikan peruntukan yang sewajarnya untuk akhirnya Select Committee ini dapat diangkat sebagai satu jawatan kuasa yang benar-benar berfungsi seperti PSC, kalau kita boleh angkat begitu, Raizal. Ya, itulah dalam apabila kita menyarankan agar reformasi parlimen ini tadi, kita menekankan agar di masa ini, walaupun terdapat berbagai agenda polisi yang perlu diangkat, tetapi secara realistiknya, benda pertama yang menjadi kunci, yang menjadi benda yang paling asas, yang perlu ditekankan dalam apa jua
syarat yang akan diletak oleh Pakatan Harapan dan juga pembangkang dalam memberi sokongan kepada kerajaan adalah pertama sekali reformasi parlimen daripada segi khususnya select committee itu. Walau bagaimanapun penting juga untuk melihat apakah yang membolehkan membolehkan select committee berfungsi secara baik. Dan salah satu benda yang disebut tadi itu oleh Tuan Haji Nazri itu betul. Dahulunya kita ada Parliamentary Service Act dibatalkan, dihapuskan. Sebenarnya ini yang kita perlu, di mana ahli parlimen itu setiap daripada mereka diberi dana, diberi ruang untuk mereka mengambil penyelidik, mereka yang akan meneliti dasar-dasar kerajaan, yang akan menyediakan kertas kerja dasar dan seumpamanya, dan melakukan pendidikan bagi pihak para ahli parlimen dan juga ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Itu yang penting sekarang ini yang saya ingat perlu dimasukkan oleh pembangkang dalam mereka menekan kerajaan ataupun meminta kerajaan untuk memenuhi tuntutan reformasi parlimen itu salah satu. Dan satu kedua lagi pula, daripada segi kuasa tadi itu, kuasa untuk memanggil, kuasa untuk memanggil siapa saja termasuk menteri untuk hadir, dan kuasa untuk kalau dipanggil censure, maksudnya kalau orang tu tak datang kita boleh bagi dia warning dan seumpamanya. Itu kedua. Dan ketiga, dia perlu dilakukan secara live. Ya, ada isu-isu melibatkan mungkin isu keselamatan negara dan data yang dikongsi itu mungkin tidak sesuai. Itu tidak sepatutnya menghalang untuk mereka melakukan proses proceeding itu bagi isu-isu yang lain. Takkanlah semua program itu sulit langsung pun tidak boleh diadakan secara langsung. Itu ya, jadi ada tiga benda ni yang bagi saya yang perlu dilakukan untuk membolehkan select committee itu berfungsi dengan lebih efektif. Akhir sekali, Munir Rahizal, kita bercerita tentang parlimen, kita tidak boleh menidakkan kekuatan yang perlu diangkat oleh sama ada pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Konotasi pembangkang itu juga sudah menggambarkan suatu yang negatif. Bagaimana kita nak mengangkat kuasa ahli parlimen ataupun fungsi Dewan Parlimen yang lebih efektif, yang lebih konstruktif sifatnya, kerana konotasi yang dianggap selama ini mereka tidak berbuat apa-apa, mereka hanya membangkang. Tetapi peranan mereka diiktiraf oleh perlembagaan. Jadi peranan CSA, Confident Supply Agreement, kalau boleh dicapai untuk sesi kali ini, kerana kerajaan hari ini memiliki majoriti yang amat tipis. Kalau seorang dua beralih ataupun abstain penyokong kerajaan, mereka tidak ada majoriti dan gagal lagi. Jadi, mengapa ini juga penting untuk dilihat, Rahizal? Ya, saya ingat saya selalu bercakap mengenai hal ini. Saya dengar ramai juga yang di luar sana yang menyatakan selepas 2018 keadaan politik tidak menentu kerana tidak ada satu parti yang dapat mendapat majoriti, dan mereka mengandaikan bahawa untuk kerajaan itu stabil adalah dengan mendapat majoriti yang tinggi ataupun dapat 2/3. Saya pula melihat daripada sudut yang lain, ya. Saya melihat di setiap kesulitan itu tadi ada peluang-peluang yang boleh kita we can grab, kita boleh dapatkan untuk membawa ke hadapan agenda reformasi. Bukan dari institusi, tapi daripada segi dasar itu sendiri. Kalau sebelum-sebelum ini, memang betul apa yang Tuan Haji sebut tadi itu, pembangkang kadang-kadang dilabelkan sebagai kuat bising, tidak membagi cadangan yang bernas dan seumpamanya, ataupun sekiranya pun ada cadangan itu tidak begitu detail. Di sinilah peranan select committee itu tadi dilakukan agar mereka dapat memberi cadangan yang lebih konstruktif, dan ditambah juga dengan reformasi daripada segi memberi dana untuk mereka mengupah para penyelidik dan seumpamanya. Jadi kita akan dapat satu proses di mana polisi yang proses untuk
um, mendapat polisi yang terbaik itu tadi akan lebih agresif dan tersusun. Dan di masa yang sama ini mendesak MP di pihak pembangkang. Ramai yang label MP pembangkang ni tidaklah secekap daripada segi dasar membincangkan hal-hal berkaitan dasar. Ini akan memberi tekanan kepada mereka dan I think they need to catch up. Ya. Dan juga di masa yang in the long run, apabila kita andaikanlah sekiranya select committee ini mencapai tahap seperti apa yang kita kendaki, kita akan nampak bagaimana ahli parlimen itu berfungsi dalam select committee. Ini juga akan memberi kepada rakyat itu tadi, dia dapat lihat siapa sebenarnya ahli parlimen yang betul-betul berfungsi untuk melaksanakan tugas mereka, siapa yang selama ini di Dewan Rakyat kuat bising, tapi apabila sampai di select committee tak tahu apa-apa, diam. So itu akan mendesak parti itu untuk memilih calon-calon yang lain juga. Okey. Menarik perbincangan kita pada malam ini. Mungkin ini sebagai satu permulaan dan kita mungkin perbincangan ini sebagai satu desakan kepada pihak eksekutif supaya serius apa yang dilontarkan oleh Perdana Menteri bukan hanya retorik tetapi perlu disusuli dengan tindakan dan juga permusyawaratan di kalangan ahli parlimen supaya kekuatan ahli parlimen itu digembeling dikala rakyat menunggu polisi yang terbaik, dikala kita menangani pandemik COVID-19, satu event ataupun satu isu yang tidak pernah kita lalui. Jadi kekuatan semua ahli parlimen sama ada di peringkat kerajaan ataupun di peringkat pembangkang, di peringkat NGO dan sebagainya perlu diangkat untuk memastikan kita ada ruang yang cukup membawa idea yang paling baik dan dapat dilaksanakan. Sekian, terima kasih Muhammad Raizal Shah Abdul Karim, Pensyarah Kanan Sains Politik UiTM Sabah. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih.